Saya nampak kalau sebelum ini mereka ni defensif, hari ini mereka sudah mula menyerang. Jadi saya harap kalau misalnya menteri-menteri kita ni sibuk, maka yang bukan menteri ni kenalah main peranan untuk backup kerajaan perpaduan ni. Jangan semua nak harap menteri-menteri, jangan semua nak harap pemimpin-pemimpin. Second layer, third layer, fourth layer, parti perlu memainkan peranan. Contoh saya ucap tahniah kepada Datuk Ismail, Ketua UMNO bahagian Paguh. Esok dia panggil kita untuk memberikan penjelasan tentang isu-isu semasa. So kena buat benda ni, mula-mula UMNO panggil orang UMNO, panggil pemimpin UMNO, jelaskan kenapa kita perlu bersama dengan Pakatan Harapan, bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Macam mana kita boleh kalah, apa isu-isu yang menyebabkan kita kalah, kenapa ada bidan terjun tiba-tiba bertanding di sana, bertanding di sini. Kita kena beritahu, dan kenapa kita mengambil pendekatan untuk memecat, menggantung pihak tertentu. Benda ni perlu diperjelaskan. Sama juga di pihak PKR, sama juga di pihak DAP dan juga Amanah. Masing-masing kena start turun ke bawah memperjelaskan. Kerana kita tak nak kalau berterusan tidak ada penjelasan, maka akhirnya apa saja yang dituduh oleh orang Perikatan Nasional hari ini, yang contohnya lah bila Khairi dipecat, bila Norma dipecat, yang banyak bising ni, kalau kita tengok orang yang banyak menyokong mereka berdua ni, bila kita buka profil mereka ni pro Perikatan Nasional. Ada profil tu gambar pun tak ada, letak gambar orang lain, fake account. Yang betul-betul solid orang UMNO ni tak ramai, not even 5%, not even 5%. Dan kita tak nafikan ada segelintir daripada orang muda di dalam UMNO itu sendiri, mereka tidak tahu kenapa Khairi dipecat, kenapa Isyamuddin digantung. Mereka tak tahu siri-siri pengkhianatan, walaupun kita dah berbicara ni 4 tahun lebih, tapi ramai masih tak tahu. So benda ni perlu di-explain sehingga ke akar umbi. Bukan semua orang tengok Facebook. Sekarang ni orang semua dah giat main TikTok. TikTok dah mula mengatasi Facebook sekarang ni. Jadi itu sebabnya saya merasakan bahawa semua poin-poin penting di Facebook itu harus dipendekkan, dimasukkan ke dalam TikTok, dan make sure kita kena menguasai TikTok pula. Barulah kita boleh balance kekuatan Perikatan Nasional di situ. Okey? Okey, Ya. Mengenai ini ada orang tanya tu, mengenai pelantikan YB Fahmi Fadzil sebagai jurucakap kerajaan tu. Ya. Adakah dia nanti akan menjadi sebagai, Sebenarnya dah 2 minggu YB Fahmi Fadzil ni dilantik sebagai jurucakap kerajaan. Dia panggil state spokesman lah. Indonesia sebenarnya ada satu jawatan khusus yang dipanggil jurucakap kerajaan. Dah lama lah dulu, zaman Megawati pun ada. Jadi sebenarnya ialah Menteri Komunikasi dan Digital ni memang kerja dia menjaga tentang komunikasi. So pelantikan YB Fahmi tu memang selaras dengan kedudukan beliau sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Dan ini sebenarnya banyak membantu, khususnya contohnya bukan semua menteri, dia mungkin pakar dalam bidang kesihatan, mungkin dia pakar dalam bidang bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Tak semua menteri ini pakar dalam bidang komunikasi. Jadi kadang-kadang kalau benda baik, kita gagal untuk explain dengan baik kepada rakyat, akhirnya benda baik itu tidak boleh diterima oleh rakyat. Kadang-kadang benda tak berapa bagus, tetapi cara kita explain kepada rakyat tu bagus. Benda yang tak bagus pun rakyat boleh terima.
Ini pun berlaku juga. Contohnya lah, macam fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-15. Mereka gunakan macam-macam kaedah untuk fitnah kita. Bila perancangan mereka tersusun, mereka buat secara teratur, mereka buat secara konsisten. Bila berulang kali, last kali orang percaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Itu sebabnya kita kena ambil jalan di mana kita kena kawal daripada terlalu banyak kesilapan dalam membuat kenyataan-kenyataan. Lebih baiklah dalam mengumumkan benda-benda penting, biar ada seorang jurucakap. Ini mungkin kaedah yang digunakan oleh kerajaan dalam memastikan supaya kita dapat kurangkan kenyataan-kenyataan oleh menteri-menteri akhirnya diterol oleh rakyat. Kita tak nak. Okey? Ya. Tok, ini ada orang kata tu Ya. Adakah mungkin tu dalam keadaan UMNO tu masih lagi berkonfrontasi tu selama sendiri, tidak menjejaskan kerajaan perpaduan untuk menambah kursi pada pihak yang akan datang tu? Kita tak nafikan pemilihan boleh membawa perpecahan. Dan UMNO pada 1 hari bulan hingga 26 hari bulan kita akan ada pemilihan di peringkat cawangan. Ini satu hurdle yang pertama yang kita perlu lalui. Kemudian pada 13 hari bulan Mac akan ada pemilihan di peringkat sayap-sayap bahagian dan pusat. Wanita UMNO bahagian wanita Malaysia, pemuda bahagian pemuda Malaysia, puteri bahagian puteri Malaysia. Seminggu selepas itu akan ada pemilihan di peringkat pusat, 3 jawatan naib presiden dan MKT UMNO. Dan pelantikan ini juga pemilihan di peringkat ahli jawatan kuasa UMNO bahagian. So sudah pastilah bila berlaku pemilihan ini akan wujud perpecahan. Cuma kita alhamdulillah kita dah anticipate benda ni berlaku, maka perkara pertama yang dibuat ialah kita elakkan daripada berlakunya pertembungan jawatan presiden nanti malam. Jadi mereka yang gairah untuk tukar kerajaan nak gantikan Anwar dengan Muhyiddin ini, secara tak langsung usaha mereka dah gagal. Jadi perpecahan itu sudah dapat kita kurangkan banyak. Itu pertama. Yang kedua, dari segi kebijaksanaan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia segerakan pemilihan itu supaya tempoh kempen tu disingkatkan.